Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tajuk 4, konsep insan, psikologi dan sosiologi. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Muhammad Fitri bin Alias, Muhammad Baihaqi bin Muhammad Nasir, Atikah bin Muhammad Nasir, Nurul Hafizah binti Lehat, Maizura binti Ismail dan diri saya sendiri Nur Hidayah binti Muhammad Rizwan. Pengenalan falsafah. Sejarah falsafah khususnya falsafah Greek Silam dan juga falsafah ketimuran ataupun Oriental filosofi telah menggunakan pemikiran falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Falsafah bukanlah sesuatu yang terpisah daripada kehidupan. Falsafah ni juga dia bermaksud kecintaan terhadap hikmah ataupun kecintaan terhadap kebijaksanaan. Okey, psikologi adalah berkaitan dengan ilmu jiwa. Oleh itu, falsafah berperanan penting dalam membentuk jiwa manusia ini dengan melalui konsep insan. Okay, konsep insan ini merupakan salah satu cabang ilmu falsafah. Dari sudut psikologi, konsep insan ini ialah manusia yang dikaji melalui aspek biologi, perbezaan dari segi genetik, budaya, tingkah laku, pengalaman dan lain-lain. Dari sudut sosiologi pula, manusia ini dikaji berdasarkan peradaban sosial dan peradaban manusia. Penyelidikan yang bersifat saintifik dan empirikal digunakan bagi mengkaji fenomena sosial ini. Bagi memastikan sesuatu tamadun itu terus berkembang, William James iaitu ahli psikologi Amerika menyarankan bahawa konsep insan yang mempengaruhi aspek ketuhanan dan spiritual ini termasuklah jasmani dan rohani amat penting untuk ditekankan. Okey, falsafah bukan sahaja berkisar mengenai metafizikal, epistemologi, logik, etika dan sebagainya, tetapi juga mengenai aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Okey, sekiranya kita ini mempunyai hikmah, hikmah ini akan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Maizura binti Ismail, nombor matrik A178258. Pada hari ini, saya akan meneruskan perbincangan mengenai konsep insan. Yang pertama, kita lihat konsep insan dalam falsafah barat berfokus kepada Yunani. Dalam falsafah Yunani, salah satu tokoh yang terkenal ialah Aristotle. Aristotle mengatakan, man is a rational being. A man is a rational animal. Kata-kata atau quote yang diperkatakan oleh Aristotle mengenai manusia telah menimbulkan pelbagai perdebatan. Aristotle mengatakan man is a rational being, a man is a rational animal. Berdasarkan ayat tersebut, pemikiran secara rasional telah membezakan antara manusia daripada haiwan. Ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang mempunyai ciri-ciri yang unik. Aristotle melihat manusia sebagai makhluk yang boleh dibezakan kerana mempunyai prinsip rasional. Beliau juga berkata, manusia perlu mempunyai prinsip rasional di dalam diri agar dapat mencapai kebahagiaan. Aristotle telah mengaitkan prinsip rasional dengan kebahagiaan manusia. Beliau berkata, bagi mencapai kebahagiaan, manusia perlu hidup berlandaskan sebab yang betul. Beliau juga menyifatkan prinsip rasional pada manusia berfungsi supaya manusia dapat mencapai kebahagiaan serta mempunyai perilaku yang baik. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa hanya manusia sahaja yang mempunyai prinsip rasional.
Seterusnya, kita beralih kepada konsep logocentrism. Dikatakan manusia bersifat logocentrism. Konsep logocentrism telah diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah Perancis yang bernama Jacques Derrida. Jacques Derrida menyifatkan manusia bersifat logocentrism. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan logocentrism? Logocentrism membawa maksud hubungan sensor di antara pemikiran, percakapan serta penulisan. Derrida telah mengatakan pemikiran dalam manusia adalah perkara yang penting dan diikuti juga dengan penulisan manusia. Logocentrism mengatakan keupayaan untuk bertutur ialah satu kelebihan serta mempunyai kuasa. Hal ini menyebabkan manusia dianggap mempunyai sifat logocentrism. Sifat logocentrism di dalam diri manusia telah menjurus manusia untuk bersifat rasional. Sekarang, kita beralih kepada konsep insan dari falsafah barat berfokus kepada Jerman. Pandangan mengenai konsep insan dipelopori oleh seorang ahli falsafah yang bernama Friedrich Nietzsche. Beliau memberi penekanan bahawa manusia bersifat bebas dan manusia bertanggungjawab terhadap segala pilihan dan perbuatan. Menurut beliau, manusia mempunyai dua bahagian utama dalam personaliti. Pada bahagian pertama, dikenali sebagai Apollonian side. Apollonian side merupakan bahagian di mana manusia bersifat rasional, bertanggungjawab dan juga berhati-hati. Manakala bahagian kedua dikenali sebagai Dionysian side, di mana manusia mempunyai nalurinya tersendiri, bersifat tidak sedar dan juga beremosi. Untuk menjadi manusia yang rasional, beliau mengatakan manusia perlu menyeimbangkan kedua-dua bahagian ini. Nietzsche tidak bersetuju dengan konsep man is a rational being. Pada pendapat beliau, manusia juga tidak sempurna. Apa yang boleh disimpulkan ialah manusia juga boleh bertindak secara tidak rasional. Ini kerana dalam sifat sebenar manusia terdapat kegelapan. Kita bincang mengenai falsafah barat zaman pertengahan. Falsafah zaman pertengahan dianggap sebagai proses pemulihan dari budaya falsafah purba yang dibangunkan di Greece dan Rom selama tempoh klasik. Memandangkan zaman pertengahan ditandai dengan pengaruh kuat gereja Katolik, tema yang dihadapi oleh ahli falsafah zaman pertengahan berkait dengan iman dan akal, kewujudan dan pengaruh Tuhan dan tujuan teologi dan metafizik. Saint Augustine merupakan individu yang penting pada zaman tersebut. Beliau mempeloporkan teori pencerahan ilahi. Baginya, fikiran perlu diterangi dari luar dan semua karya beliau telah menegaskan bahawa perlunya penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Oleh itu, falsafah barat zaman pertengahan menekankan manusia perlu taat serta patuh kepada Tuhan. Beralih kepada falsafah barat zaman moden. Dalam falsafah barat zaman moden, wujud terma existentialism yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre. Beliau telah mewujudkan persoalan yang berbunyi, what gives your life meaning? Bagi Sartre, manusia lahir tanpa apa-apa tujuan. Oleh itu, manusia bertanggungjawab untuk mencari tujuan sebenar hidup mereka. Manusia perlu tahu tentang diri mereka yang sebenar dengan memilih jalan hidup yang betul. Pada pendapat beliau, jika manusia tidak diberikan panduan terhadap perilaku yang sebenar, manusia sendiri perlu mencorakkan kod kehidupan mereka. Pada pendapat Sartre juga, beliau mengatakan manusia tidak boleh terlalu bebas kerana kebebasan akan menghancurkan. Sartre mengatakan kehidupan tidak perlu terlalu terikat kepada otoriti. Otoriti di sini bermaksud ibu bapa, orang yang berpengaruh dan juga institusi agama. Kehidupan yang terlalu terikat kepada otoriti akan memusnahkan seseorang. Selain konsep insan dari falsafah barat, kita juga akan lihat konsep insan dari falsafah Islam. Falsafah agama Islam mementingkan konsep ketuhanan dalam memahami konsep insan. Hubungan antara manusia serta Tuhan tidak dapat dipisahkan.
Falsafah agama Islam menekankan konsep kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dapat dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. Baiklah, saya akan membaca sedikit terjemahan surah Al-Baqarah ayat ke-22. Dia menghasilkan air itu kepada berbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki pada kamu. Maka, janganlah kamu mengada-ngadakan sekutu lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep insan dalam falsafah agama Islam mengatakan manusia bertanggungjawab sebagai khalifah di bumi. Manusia berperanan menjalankan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta memikul tanggungjawab yang telah diberikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, surah ini menceritakan sebab mengapa manusia dipilih untuk menjadi khalifah di bumi. Terima kasih kepada saudari pembentang. Saya, Atika Muhammad Nasir, A177538 akan meneruskan sesi pembentangan ini dengan menerangkan konsep insan mengikut falsafah tamadun India dan tamadun Cina. Di dalam perspektif tamadun India, konsep insan boleh dibicarakan berteraskan ajaran Hindu dan konsep kelahiran semula iaitu rebirth. Menurut kitab Veda, fahaman Hindu mempercayai bahawa manusia ini adalah satu kejadian dengan roh iaitu Atman dan bergabung dengan jiwa ilahi iaitu Brahman. Matlamat utama kehidupan manusia menurut fahaman Hindu adalah Dharma iaitu tanggungjawab di atas dunia, Artha iaitu makna hidup, pekerjaan atau perbuatan, Kama iaitu hasrat atau keinginan dan akhir sekali Moksha iaitu mencapai Tuhan. Kesempurnaan atau Moksha enlightenment hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini kerana mereka akan hidup lagi pada dasawarsa yang akan datang iaitu dikenali sebagai reincarnation. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia dan lantaran kerana itu, sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Konsep kelahiran semula iaitu rebirth mengenai kitaran hidup, mati lahir semula sehingga manusia itu menjadi manusia yang paling mula dan boleh mencapai peringkat moksha. Kelahiran semula diyakini sebahagian daripada proses hukum karma. Selagi mana manusia itu belum mencapai moksha, maka manusia akan dilahirkan semula kerana karma atas apa yang dilakukan manusia di atas dunia. Manusia boleh dilahirkan dalam pelbagai bentuk dan rupa, bukan sahaja sebagai manusia tetapi boleh dilahirkan juga sebagai haiwan, tumbuhan atau apa sahaja yang dianggap mempunyai jiwa dan ini semua berdasarkan apa yang manusia kerjakan ketika di dunia. Seterusnya, konsep insan mengikut falsafah tamadun Cina dalam agama Buddhism. Agama Buddhism diasaskan oleh Gautama Buddha, seorang ahli fikir dari India yang lahir di Kapilavastu yang kini terletak di negara Nepal. Agama Buddha ini mempunyai 3 aliran utama iaitu Theravada, Mahayana dan Vajrayana. Dalam aliran Theravada, matlamat utama ialah pencapaian tahap Lujkur Nirvana iaitu tercapainya suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian yang dicapai melalui 8 jalan mulia atau juga dikenali sebagai jalan kesederhanaan. Dengan ini, seseorang itu dikatakan bebas dari kitaran kesengsaraan dan kelahiran semula. Aliran Theravada merupakan aliran yang paling diamalkan di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Aliran seterusnya ialah aliran Mahayana yang merupakan aliran yang bertentangan dengan pencapaian nirwana. Mahayana mengilhamkan pencapaian kebudayaan melalui laluan Bodhisattva, iaitu satu tahap di mana seseorang itu terus berada di kitaran kelahiran semula untuk membantu manusia lain mencapai kesedaran. Aliran terakhir ialah aliran Vajrayana, iaitu sebuah ajaran yang berunsurkan Siddha India yang mungkin boleh dilihat sebagai satu aliran baru atau sebahagian daripada aliran Mahayana. Buddhism Tibet mengilhamkan pencapaian kebudayaan atau badan pelangi. Manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai
preordained fate atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Proses kejadian manusia menurut pandangan agama Buddha berlaku melalui proses yang lama. Proses ini juga melalui beberapa evolusi. Evolusi ini mirip dengan teori evolusi Darwin tetapi mempunyai beberapa perbezaan. Jasad timbul dan berkembang kerana 4 sebab, iaitu jasad muncul kerana kamma sebagai penyebab iaitu disebut sebagai kamma jarupa. Yang kedua, jasad muncul kerana citta sebagai penyebab disebut citta jarupa. Yang ketiga, jasad muncul kerana utu iaitu haba sebagai penyebab disebut utu jarupa. Yang terakhir, jasad muncul kerana ahara iaitu makanan sebagai penyebab disebut sebagai ahara jarupa. Secara keseluruhan, tujuan seseorang penganut Buddha adalah menamatkan segala kesengsaraan dalam kehidupan manusia. Bagi mencapai matlamat ini, penganut Buddha harus menyucikan dan melatih minda sendiri dengan mengamalkan ajaran 8 jalan mulia atau jalan kesederhanaan supaya memahami kenyataan. Dengan ini, semua penganut Buddha boleh mengikut langkah demi langkah untuk mencapai kebebasan dari kesengsaraan. Tahap ini dinamakan Nirodha atau Nirwana. Ajaran yang seterusnya ialah Confucianism. Confucianism diasaskan oleh Confucius atau nama sebenar beliau ialah Kongfuzi. Ajaran ini menjurus kepada soal kehidupan sosial manusia sesama manusia. Ajaran Konfusianisme menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap penuh dengan perasaan, kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Mereka yang mempunyai sifat yang sedemikian ini akan dianggap sebagai seorang yang mempunyai pribadi yang agung dan budiman serta dikenali sebagai Chunzi. Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Konfusianisme. Semua manusia berpotensi untuk menjadi Chunzi, iaitu orang yang berpendidikan tinggi. Ajaran Konfusianisme menekankan 5 prinsip, iaitu Ren, kemanusiaan, Li, kesusilaan, Yi, keadilan, Zi, kebijaksanaan dan Zin, kepercayaan. Ren merupakan sifat asas, iaitu kebaikan, kemurnian, kasih sayang dan kemanusiaan. Nilai ini yang membezakan antara manusia dengan haiwan. Li iaitu kesusilaan merujuk kelakuan budi bahasa seseorang. Satu set nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Li merupakan kayu ukur bagi semua perkara termasuk politik, sosial dan individu. Yi iaitu kewajaran yang banyak dibincangkan oleh Menzi. Zi, kebijaksanaan pula bermaksud arif, cerdas, pandai secara literal. Z merupakan gabungan kata-kata yang maksud mengetahui atau menyedari. Juga bermaksud sebagai hari, matahari atau setiap hari. Z merupakan sifat yang paling penting untuk memenuhi sifat-sifat Chunzi. Zin, iaitu kepercayaan, merupakan landasan utama dalam hubungan sesama manusia. Zin selalu dikaitkan dengan nilai kejujuran, bercakap benar untuk mendapatkan kepercayaan. Ajaran yang terakhir dalam falsafah tamadun Cina ialah Taoism. Taoism diasaskan oleh Lao Tzu yang merupakan ajaran falsafah yang mengenai moral dan hubungan antara manusia dengan alam persekitaran. Ajaran ini terdiri daripada 2 cabang yang utama iaitu falsafah Dao dan agama Dao. Taoism merujuk kepada 4 perkara iaitu yang pertama persoalan tentang kehidupan, membentuk jati diri, konsep Wei dan Yin dan Yang. Konsep Wei menggalakkan masyarakat mengamalkan aksi yang semula jadi iaitu tidak mempunyai kehendak diri sendiri. Tambahan pula, Wei juga menggalakkan segala perkara yang berlaku dalam keadaan yang natural serta membenarkan hal-hal itu berkembang secara spontan. Perkara yang bertentangan dengan kejadian alam dianggap sebagai punca bagi segala penderitaan. Masyarakat pada masa itu mempercayai wujudnya pahala dan balasan. Bagi mereka yang melakukan perkara yang baik, mereka dapat hidup abadi dan bagi mereka yang melakukan perkara yang jahat, mereka akan mendapat balasan sama ada pada kehidupan kini ataupun di alam akhirat.
Tambahan pula, sekiranya seseorang itu pemurah, mempunyai sifat lemah lembut dan berjimat cermat, dia akan menjadi lebih berani dan berbesar hati. Sekian sahaja daripada saya. Hakikat dan sifat insan, fizikal dan material. Menurut kitab suci Al-Quran, iaitu kitab suci umat Islam, insan itu diciptakan dari tanah liat yang kering. Setiap insan diberi akal untuk memikirkan dan menciptakan teknologi bagi memudahkan urusan-urusan seharian insan. Fizikal ditarifkan sebagai tubuh badan atau diri manusia itu, manakala material lebih kepada benda ataupun bahan yang digunakan dalam kehidupan seharian setiap insan. Sebagai contoh, harta kekayaan. Spiritual dan rohani. Spiritual iaitu daripada perkataan spirit yang bermaksud semangat, manakala rohani lebih kepada roh iaitu kepercayaan setiap insan. Jadi spiritual dan rohani ini merangkumi sistem kepercayaan, iaitu yang pertama agama, contohnya Islam, Buddha, Kristian dan lain-lain lagi. Yang kedua adab dan akhlak, iaitu lebih menjerumus kepada sikap dan kepribadian seseorang itu. Saya Nurul Hafizah binti Lihait A176285 akan menyambung perbentangan dengan potensi insan seimbang. Dalam bab pertama iaitu pengenalan ilmu falsafah, kita ada mempelajari mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi pada hari ini, saya telah paparkan mengenai 11 elemen-elemen yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini adalah kerana falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan potensi insan seimbang. Sebenarnya, kesemua 11 elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan telah pun kita dalami dalam bab pertama. Namun pada hari ini saya akan memberi penekanan terhadap elemen kedua, iaitu memperkembangkan lagi potensi individu, elemen ketiga perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, serta elemen keempat iaitu insan yang seimbang dan harmonis. Baiklah, saya akan masuk kepada elemen yang kedua, iaitu memperkembangkan lagi potensi individu. Seperti yang kita tahu, potensi individu ini terbahagi kepada 4 kategori, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Potensi-potensi ini dikatakan terpendam dalam kendiri. Oleh itu, usaha perlu dijalankan bagi mencukil, memupuk, memperkembangkan dan meningkatkan bakat serta keupayaan. Kita masuk kepada perkembangan unsur intelek. Unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir seperti menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Menguasai kemahiran untuk memperoleh, meningkat dan menyebarkan ilmu serta dapat berfikir secara kritis dan kreatif. Dan akhirnya, kesemua itu mendapat manfaat ilmu dan kemahiran untuk diri, masyarakat mahupun negara. Yang kedua ialah unsur rohani. Unsur rohani ini memberi tumpuan kepada sifat kejiwaan dan kebatinan, iaitu memberi disiplin diri yang akhirnya akan melahirkan akhlak yang mulia. Seterusnya kita masuk kepada perkembangan unsur emosi. Unsur emosi memberi fokus kepada perasaan, jiwa yang sihat dan kuat, seperti mempunyai semangat kekitaan yang bersatu padu dan memiliki perasaan kasih sayang. Perkembangan emosi yang sempurna dikatakan mampu untuk mengawal tingkah laku yang baik. Potensi yang terakhir ialah perkembangan unsur jasmani. Unsur jasmani ini memberi penekanan terhadap kesihatan tubuh badan, iaitu memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari serta untuk kepentingan masyarakat. Perkembangan dan kecerdasan fizikal amat penting untuk kecerdasan mental kerana ianya merupakan satu perkara yang amat berkait rapat. Unsur ketiga ialah perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Perkembangan potensi individu tidak akan berjaya jika dilaksanakan secara berasingan. Ianya harus diperkembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Oleh itu, untuk memperkembangkan lagi potensi ini, aktiviti co-kurikulum juga perlulah dititik beratkan selain kurikulum akademik dalam bilik darjah.
Potensi yang ada dalam diri setiap individu perlulah diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi dan optimum dengan cara mengintegrasi bakat serta kebolehan yang saling berkait di antara satu sama lain. Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu ini merangkumi perkembangan individu yang maksima dengan cara yang betul dan tepat demi membantu menggilap potensi yang ada dalam setiap diri individu. Unsur yang keempat ialah membentuk insan yang seimbang dan harmoni. Justru inilah yang dikatakan dengan potensi insan seimbang. Insan yang seimbang dan harmoni ini mempunyai jasmani, emosi, rohani dan intelek yang telah diperkembangkan secara kritikal dan bersepadu, iaitu dalam elemen ketiga dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contoh, dalam kehidupan harian, insan yang seimbang ialah individu yang bertanggungjawab, mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi, saling menghormati satu sama lain dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tenang, pantas dan cekap. Insan yang seimbang juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri, keluarga dan negara. Dan akhirnya, insan yang seimbang dan harmoni ini akan mampu memberi sumbangan terhadap diri sendiri, masyarakat, agama serta negara. Antara ciri-ciri insan yang seimbang dan harmonis, yang pertama ialah berilmu pengetahuan, yang kedua kematangan emosi dan sosial, yang ketiga tubuh badan sihat dan cergas, yang keempat mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, yang kelima mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, dan yang keenam berakhlak baik dan mulia. Oleh itu, individu yang seimbang akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna demi kemajuan diri, keluarga, bangsa dan negara. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah subtopik bagi faham insan dalam krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan membawa maksud suatu keadaan darurat atau kekacauan hidup yang dialami umat manusia secara universal. Seperti contoh yang terdekat iaitu COVID-19. Seterusnya ialah banjir, bekalan air terputus dan pengangguran. Dalam krisis kemanusiaan, insan sejahtera sangat dititikberatkan di mana amanah dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan bertanggungjawab pada kekuatan ilmu dan kecanggihan keterampilan yang dimiliki. Amanah adalah sifat terpuji dan terangkum dalam lingkungan personaliti yang baik yang mesti dimiliki oleh setiap individu. Dengan adanya sifat amanah dan tanggungjawab serta ikhlas, pasti masalah rasuah, curi tulang, penipuan, pecah amanah dan sebagainya tidak akan berlaku dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah penyelesaian bagi masalah pengangguran. Ini adalah berdasarkan kepada kualiti model insan yang bergantung pada kekuatan ilmu dan kecanggihan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Insan dalam perkara ini adalah berkenaan bagaimana potensi insan seperti jasmani, etika, rohani dan intelek JERI dijadikan kekuatan dalam mengurus diri dengan masa yang ada. Seterusnya ialah peranan konsep insan sejahtera dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan. Manusia itu mempunyai sifat yang lebih kurang sama, tapi konteks luarannya berbeza. Jika memahami JERI, iaitu suatu insan yang mempunyai sifat holistik dan seimbang, maka seseorang insan mampu menghadapi apa jua cabaran. Cabaran yang dihadapi kebiasaannya terbit dari salah satu aspek JERI, sama ada cabaran berbentuk jasmani, emosi, rohani atau intelek. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Kesimpulan. Kesimpulannya, falsafah insan ini dari pelbagai fahaman falsafah sebenarnya hanyalah mempunyai satu tujuan sahaja, iaitu
untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Okey, penghayatan falsafah insan yang disebut di bawah akronim JERI dapat membolehkan seseorang itu menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupannya. Okey, di sini kita boleh lihat jika seseorang itu mempunyai keseimbangan JERI iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, seseorang itu dapat menghadapi cabaran yang datang dalam kehidupannya. Okey, falsafah sejahtera. Okey, sejahtera ini telah mempunyai mempunyai pengertian yang tinggi. Contohnya kita gunakan dalam memberi salam. Salam sejahtera, selamat sejahtera dan juga kita gunakan dalam kedah sejahtera. Okey, di sini kita dapat lihat sejahtera ni sebenarnya amat penting dalam diri individu dan juga masyarakat. Hal ini kerana sejahtera inilah yang akan membawa sesebuah masyarakat ke arah yang positif dalam kehidupan mereka seharian. Okey, sampai di sini saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.